Okay, kita mulakan dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ini alhamdulillah pada petang ni kita dapat bertemu sekali saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang sedang menonton live ni. Alhamdulillah kita hari ni dah masuk hari pertama Ramadan. Okey. Jadi bersempena Ramadan ni, bersempena bulan Al-Quran ni, beberapa sahabat minta untuk ana huraikan tajuk tentang sejarah pengumpulan Al-Quran dan syubhat berkaitan dengannya. Sejarah pengumpulan Al-Quran dan syubhat berkaitan dengan pengumpulan Al-Quran. Okey. Sebab Al-Quran ni, sebab Ramadan ni adalah bulan Al-Quran kan. Sebab Ramadan adalah Syahrul Quran, maka tajuk yang dipilih pun bersesuaian lah dengan keadaan kita, keberadaan kita dalam bulan Ramadan ni insya-Allah. Tentang tajuk sejarah pengumpulan Quran dan syubhat berkaitan dengannya ni, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tajuk pengumpulan Quran dan syubhat berkaitan dengannya ni, sebenarnya tajuk ni sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah sekalian. Dia sangat menarik dan sangat penting dan sangat berpotensi untuk membuatkan kita lebih menghayati Al-Quran, membuatkan kita lebih memahami Al-Quran. Pada masa yang sama, kegagalan untuk mengetahui sejarah pengumpulan Al-Quran ni berpotensi membuatkan kita jadi lagi jauh daripada Al-Quran. Sebab apa? Sebab tentang isu pengumpulan Al-Quran kan, bila kita cakap pengumpulan Al-Quran ni, maksudnya kita tengah berbicara tentang apa? Tentang macam mana Al-Quran ditulis, Al-Quran direkodkan, okay? Al-Quran diterbitkan, macam mana Al-Quran sampai kepada kita lah, okay? Macam mana Al-Quran sampai kepada kita. Tajuk ni sebenarnya sangat penting sebab di antara kritikan yang kena pada Al-Quran pada zaman moden ni oleh pengkaji-pengkaji barat, bahkan oleh orang Islam sendiri, oleh orang Islam yang berkecenderungan sekular dan liberal, antara perkara yang mereka kritik juga adalah sejarah pengumpulan Al-Quran, okay? Tentang sejarah pengumpulan Al-Quran. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Shihri, Syekh Abdul Rahman Al-Shihri ini ulama masyhur, ulama tafsir masyhur, sangat alim, sangat masyhur. Beliau kata 3 kritikan utama yang diberikan kepada Al-Quran ni, okay, 3 kritikan utama yang diberikan kepada Al-Quran adalah: pertama, kritikan ataupun syubhat berkaitan masdariyatul Quran. Kritikan atau syubhat yang ditujukan kepada dari sudut masdariyah Al-Quran, iaitu sumber Al-Quran. Al-Quran ni datang daripada mana? Macam mana? Ni kita kena melihat daripada sudut pandang pengkaji barat lah, pengkaji barat dan juga liberal dengan sekular kan. Terutamanya sekular. Okay? Sekular dan pengkaji barat yang mereka ni mungkin tak beriman pun dengan Nabi SAW kan? At the first place tak beriman pun dengan Nabi SAW. So dari sudut pandangan mereka, mereka tengah kaji macam mana Al-Quran ni sampai dan apa sumber Al-Quran. Itu tajuk dia Masdariyatul Quran. So kritikan pertama ataupun syubhat pertama yang biasa orang akan berikan tentang Al-Quran ni adalah, orang kat sini saya masukkan pengkaji barat lah, pengkaji barat, orientalis dan juga sekular moden. Mereka akan mengkritik dari sudut sumber Al-Quran ni Nabi dapat daripada mana? Nabi SAW dapat daripada mana? Mana lelaki yang bernama Muhammad ni mendapat Al-Quran daripada mana? So mereka akan kritik dari sudut situ. Okay? Mereka akan kritik dari sudut masdariyatul Quran. Kedua, kritikan mereka akan tertumpu pada at-tashkik fi sihhatil mushaf. At-tashkik fi sihhatil mushaf. Kedua adalah kritikan dan syubhat yang mereka berikan akan tertumpu kepada mereka meragui kesahihan mushaf yang ada kat kita ni. So Al-Quran yang kita duk baca sekarang kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dekat rumah tu duk baca bulan Ramadan ni, yang kita duk berazam nak khatam kan. Kita nak khatam kalau boleh sekurang-kurangnya sekali. Okay? Kalau boleh sekurang-kurangnya sekali nak khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan tu, mushaf yang ada kat rumah kita, dekat almari kita tu. Okay?
Macam mana kita nak buktikan ini mushaf ni sama dengan apa yang ada pada zaman Nabi SAW? Macam mana kita nak buktikan mushaf yang kita duk baca, yang kita duk hafal, kita duk tadarus bulan Ramadan ni, mushaf tu adalah mushaf yang sama dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mushaf yang sama dibaca oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. So, itu adalah persoalan kedua ataupun angle kedua yang biasanya para orientalis dan sekular akan mengkritik ataupun memberikan syubhat berkaitan Al-Quran, iaitu meragui kesahihan nisbah mushaf yang ada kat kita tu sendiri. Okey. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga adalah kritikan mereka akan tertumpu pada mentahrif makna Al-Quran. Apa maksud tahrif makna Al-Quran ni? Maksudnya mereka akan sampai pada satu tahap yang mereka tak akan menafikan pun Al-Quran yang ada kat kita tu. Mereka tidak akan mengkritik pun. Cuma mereka mula mempersoalkan makna dan tafsiran. Yang ketiga ni paling licik. Dan ketiga ni hatta para sekular liberal yang menisbahkan diri mereka pada Islam pun buat. Liberal Islam pun mereka akan buat yang ketiga ni, iaitu tahriful ma'na. Okey, mereka mungkin tak petikai kat kita, mereka baca alhamdulillahirabbil alamin, mereka pun setuju itu al-Fatihah ya. Tapi apa tafsiran alhamdulillahirabbil alamin? Kat situ yang mereka start kritik, dekat situ yang mereka start bagi syubhat. Jadi saya ulang balik, ana ulang balik, syubhat berkaitan dengan Al-Quran ni usul dia balik kepada tiga. Pertama, sumber daripada mana Al-Quran datang, daripada mana lelaki nama Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam dapat. Bagi mereka lah, mereka akan cakap lelaki nama Muhammad ni kan. Yang kedua, mushaf yang ada dekat kita ni sahih ke tidak nisbahnya. Macam mana kita nak buktikan Al-Quran yang ada kat rumah kita tu, Al-Quran yang ada kat almari kita tu, Al-Quran yang kita duk baca tu adalah Al-Quran yang sama dibaca oleh para sahabat, Al-Quran yang sama dibaca oleh Nabi SAW. So itu angle kedua. Yang terakhir adalah, ketikan terakhir ataupun sudut terakhir adalah tahriful makna. Mereka akan serang dari sudut makna-makna Al-Quran, tafsiran-tafsiran Al-Quran. Okay? So itu adalah tiga usul ataupun tiga sudut utama, okay, yang pengkaji barat dan sekular akan attack Quran ni. Mereka akan attack Quran. Okay, jadi adapun tentang tajuk kita sejarah pengumpulan Al-Quran kan. Maka sejarah pengumpulan Al-Quran daripada tiga usul tadi tu, kita akan bincangkan dua yang pertama. Iaitu masdariyatul Quran, daripada mana Quran datang. Yang kedua, macam mana kita nak buktikan mushaf yang ada kat kita ni itulah mushaf yang sama ataupun Al-Quran yang sama yang dibaca oleh Nabi SAW serta para sahabat beliau, baginda. So itu sedikit sebanyak tentang apa yang kita nak bincang sebenarnya. Jadi insya-Allah pada mukadimah ni, hari ni insya-Allah kita akan ada 4 siri ya. Kita akan ada 4 siri. Siri pertama ni lebih kepada mukadimah, ana akan cerita sejarah tentang sedikit sebanyak. Okey, sejarah sedikit sebanyak tentang pengumpulan Al-Quran. Sejarah pengumpulan Al-Quran lah daripada zaman Nabi SAW sehinggalah ke zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kita akan membicarakan tentang sejarah lah, sejarah penulisan, sejarah pembukuan. Sebab apa? Sebab dalam menghadapi apa-apa syubhah dan kritikan, okey, dalam kita nak menghadapi apa-apa syubhah dan kritikan, langkah pertama yang kita kena buat, kita kena taksil. Kita kena ada asas yang kuat dulu. Jadi untuk ada asas yang kuat ni, kita kena tahu latar belakang sedikit sebanyak apa sejarah pengumpulan, macam mana sejarah pengumpulan Al-Quran, bagaimana Al-Quran ni dibukukan, bagaimana Al-Quran ni sampai dekat kita. Okay, so episod pertama ni, dan mungkin kita akan ambil separuh daripada episod kedua, siri kedua. Okay, kita punya kuliah kita ni sepanjang bulan Ramadan ada 4 siri. Ada 4 siri. Jadi yang pertama dan separuh daripada siri kedua, okay, siri pertama dan separuh siri kedua, kita akan tackle tentang sejarah. Secara umumnya, macam mana Al-Quran sampai kat kita. Separuh yang kedua untuk siri kedua sampailah episod ketiga dan juga episod keempat, siri ketiga, siri keempat, kita akan fokus kepada syubhat yang ditimbulkan. Mungkin satu pertemuan atau satu siri tu akan bawa dalam 2 atau 3 syubhat dan kita akan cuba bagi jawapan lah untuk setiap syubhat yang ditimbulkan oleh pengkaji barat dan juga oleh sekular serta liberal. Orang sekular serta liberal kan. Jadi insya-Allah yang episod pertama, hari ni, siri pertama ni kita nak fokus tentang muqaddimah, iaitu sejarah penulisan Al-Quran. Okay.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang sedang menonton live ni, sebelum ana masuk kepada tajuk kita hari ni, ana nak bagi tahu sedikit sebanyak tentang sumber lah. Okey, supaya clear yang ana ambil maklumat daripada mana. Maklumat yang ana rujuk ni pertama ana ambil daripada beberapa kitab yang menulis tentang pengumpulan Al-Quran, okey. Ada beberapa kitab yang bagus. Kitab yang bersifat bacaan umum, okey, siapa yang ada asas bahasa Arab pun dia boleh baca. Dia bukan kajian yang khusus sangat. Jadi antara apa yang ana rujuk adalah kitab Al-Muharrar fi Ulumil Quran oleh Dr. Musa'id Tayyar. So, apa sahaja sumber yang ana sebut lepas ni, apa sahaja cerita yang ana sebut lepas ni, apa sahaja riwayat yang ana sebut lepas ni, semuanya ana ambil daripada beberapa kitab yang ana akan sebut ni. Pertama, Al-Muharrar fi Ulumil Quran oleh Dr. Musa'id Tayyar. Kedua, syarah Muqaddimah Tafsir Ibn Juzai oleh Syekh Musa'id Tayyar juga. Yang ketiga, kitab Al-Madkhal ataupun Madkhalun ila At-Ta'rif bil Mushaf Asy-Syarif oleh Dr. Hazim Said Haidar, terbitan Markas Syatibi. Okey, bagus kitab ni, bagus. Kitab Madkhal ila At-Ta'rif bil Mushaf Asy-Syarif ni bagus oleh Dr. Hazim Said Haidar ni. Dalam tu pun ada perbahasan tentang pengumpulan Al-Quran ni juga. Yang terakhir ana rujuk buku ni. Buku yang masyhur lah, kiranya dalam bahasa Inggeris boleh dikatakan buku paling terbaik lah. Tajuknya, buku ni asalnya thesis PhD The History of the Quranic Text from Revelation to Completion, A Comparative Study with the Old and New Testament oleh Dr. Mustafa Al-A'zami, ulama yang masyhur dan meninggal rahimahullah. Dan buku ni antara buku yang paling detail, bahkan bukan saja dalam bahasa Inggeris. Kalau kita masukkan daripada sumber apa-apa bahasa sekalipun, ini antara buku yang paling detail yang menceritakan tentang pembukaan Al-Quran. Okay. So itu sumber-sumber yang ana pakai dan rujuk untuk kuliah kali ini, insyaAllah. Jadi kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Pertama sekali dalam sejarah tentang pengumpulan Al-Quran ni, kita kena faham yang dalam pengumpulan Al-Quran, okay, ulama kata istilahnya, terminologi yang dipakai adalah al-jam' ataupun jam'ul Quran. Pengumpulan Quran ni kita kena faham al-jam' ni, pengumpulan ni al-jam' terbahagi kepada dua. Okey. Pertama, ulama kata adalah pengumpulan Al-Quran dari sudut menghafal Al-Quran. Yang ini dipanggil al-jam'u fis sudur. Al-jam'u fis sudur, iaitu pengumpulan Al-Quran dari sudut dengan makna penghafalan Al-Quran di dada-dada huffaz, okey, di dada-dada orang yang menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah al-jam'u fis sutur. Al-jam'u fi as-sutur. Yang pertama sudur dengan huruf dal, yang kedua sutur dengan huruf ta. So sutur ni maksudnya kita mengumpul Al-Quran dalam buku tertentu ataupun dalam penulisan tertentu. So al-jam'u fis sutur merujuk kepada penulisan, al-jam'u fis sudur merujuk kepada hafalan di dada. Jadi dalam sejarah pengumpulan Al-Quran, kita berbicara tentang kedua-dua jenis ni. Kita berbicara tentang al-jam'u fis sudur dan juga al-jam'u fis sutur. Okay? Pertama, kita melihat pada zaman Nabi SAW bagaimana berlaku proses pengumpulan Al-Quran. Okay? Jam'ul Quran fi ahdi Nabi SAW. Yang ini anda baca daripada kitab Al-Muharrar fi Ulumil Quran oleh Dr. Musa'id Tayyar. Okay? Kata Syekh Musa'id Tayyar, bila Nabi SAW mula berpindah kepada Madinah, okay, dan Nabi SAW mula ada pengaruh dan kuasa politik dan sebagainya, apa tajuknya dan tulisannya siapa? Oh, terlepas saya tadi. Anda ulang balik. Tajuknya, okay, The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation, A Comparative Study with the Old and New Testament oleh Dr. Mustafa Al-A'zami. Okay, Mustafa Al-A'zami. Okey, berbalik kepada kita punya topik tadi. Pada zaman Nabi SAW, macam mana berlaku pembukaan Al-Quran kan? Jadi, bila Nabi SAW pindah dekat Madinah, Nabi SAW mula untuk memanggil para sahabatnya ataupun mengumpul para sahabatnya yang dipanggil sebagai Kutabul Wahyi. Sahabat-sahabat yang menulis wahyu. Okey. Walaupun masyarakat Arab ni majoritinya masyarakat yang kita cakap ummi, yang tak tahu menulis dan tak tahu membaca. Okey, sebab ulama cakap budaya penulisan dengan pembacaan waktu tu pada zaman Nabi SAW tak banyak.
Tapi di Madinah kita ada beberapa ataupun sebilangan lah sahabat yang ada kemampuan untuk menulis. Okay? Dan nama-nama mereka direkodkan dalam pelbagai riwayat lah. Okay? Direkodkan dalam pelbagai riwayat. Antaranya direkodkan oleh Imam Zubair bin Bakkar dalam kitab Akhbar al-Madinah. Dalam kitab Akhbar al-Madinah. Yang menyebutkan ramai. So mereka ni dipanggil sebagai Kutabul Wahyi ataupun dalam bahasa Inggeris ni Scribes of the Prophet lah. Siapa mereka ni? Pertama Aban bin Sa'id, kedua Abu Umamah, ketiga Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian Abu Bakr As-Siddiq, kemudian kita ada Zaid bin Thabit, kemudian kita ada Zubair bin Arqam, kita ada Zubair bin Al-Awwam, Abdullah bin Abi Bakar, Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Sa'ad dan banyak lagi sahabat. Kita boleh cakap ada puluhan sahabat yang dikenal pasti sebagai Kutabul Wahyi. Okey. Sahabat yang dikenal pasti sebagai Kutabul Wahyi. Sahabat-sahabat yang dikenal pasti sebagai Kutabul Wahyi ni pada fasa Nabi SAW berada di Madinah. Okey. Nabi SAW prosesnya bila mana turun sahaja Al-Quran pada Nabi SAW. Bila mana turun sahaja ayat pada Nabi SAW, maka Nabi SAW akan memanggil Kutabul Wahyi ni, terutamanya Zaid bin Thabit lah. Zaid bin Thabit ni antara yang utama radhiyallahu anhu. Dan Nabi akan bacakan ayat tu dekat Zaid bin Thabit. Dan Nabi akan cek ayat tu dekat Zaid bin Thabit. Okey. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, apabila turun ayat la yastawi al-qa'iduna minal mu'minin, surah An-Nisa, surah An-Nisa, lamma nazalat la yastawi al-qa'iduna minal mu'minin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan fakatabaha. Bila turun ayat surah Nisa ni dalam Sahih Bukhari, ni dalam Sahih Bukhari. Bila turun ayat dalam surah Nisa la yastawil qa'iduna minal mu'minin, Nabi SAW pun panggil Zaid bin Thabit, da'a Zaidan fakatabaha. Turun saja ayat, Nabi panggil yang Kutabul Wahyi ni, penulis-penulis wahyu ni, Nabi panggil suruh tulis. Jadi dekat sini, ni hadis dalam Sahih Bukhari ni, dekat sini kita boleh faham apa? Kita boleh faham harakatu at-tadwin, harakatu al-kitabah. Okey, fenomena menulis, fenomena menyalin dan menulis Al-Quran ni telah berada pada zaman Nabi SAW, telah bermula pada zaman Nabi SAW. Jadi menjadi satu fakta yang salah kalau orang anggap pada zaman Nabi SAW Al-Quran ni tak ditulis secara total. Bahkan Al-Quran sentiasa ditulis. Macam hadis ni memberitahu kita, apabila turun saja ayat, Nabi akan panggil sahabat yang penulis wahyu ni, Nabi akan bacakan ayat tu dekat mereka. Kan? Dan ditulis pada al-usub wal-riqa' wal-likhaf, okey, wal-aktaf. Ditulis pada pelepah tamar, ditulis pada batu-batu yang lembut yang boleh diukir dan ditulis. Ditulis pada tulang-tulang binatang yang dah mati, terutamanya tulang-tulang unta yang besar. So bila tulang tu besar, ruang untuk tulis tu banyak kan. So pada zaman Nabi SAW, itulah yang menjadi tempat yang ditulis Al-Quran ni. Okay, itulah menjadi tempat ditulis Al-Quran. Sebab tu dalam riwayat Sahih Bukhari juga, okay, Zaid bin Thabit kata, bila beliau diarahkan untuk menulis Al-Quran ni, sejak daripada zaman Rasulullah SAW sendiri, beliau kata, fatatabba'tu al-Qur'ana wa ajma'uhu minal usubi wal-riqa'i wal-likhaf. Aku pun mula mencari, okay, ataupun mula menulis Quran dan mencari tulisan-tulisan orang lain yang menulis Quran juga. Okay, bila Zaid bin Thabit dah mula nak start pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar, beliau cari tulisan-tulisan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat ni lah. Jadi beliau kumpul al-likhaf wal-riqa' wal-usub. Itu yang nak cakap tadi lah, pelepah tamar, apa nama ni, tulang binatang, kulit binatang. Okay, riqa' ni kulit binatang, dikeringkan kemudian ditulis dekat atas kulit. So berlaku tak pada zaman Nabi SAW penulisan? Jawapannya berlaku. Kalau ditanya, kalau berlaku, kenapa? Adakah Al-Quran ni dikumpulkan pada satu tempat? So jawapannya tidak. Okay, kata para ulama Al-Quran, ulumul Quran, pada zaman Nabi SAW, Al-Quran tidak dikumpulkan pada satu tempat lagi. Al-Quran dah ditulis. Bahkan kalau ikut kajian-kajian yang terperinci dilakukan, Al-Quran dah habis ditulis A sampai Z. A sampai Z dah habis ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Hanya sahaja tak dikumpulkan dalam satu tempat. Dia bertebaran dalam tulisan-tulisan dan koleksi-koleksi tulisan para sahabat. So dia tak dikumpulkan dalam satu tempat. Okay? Tapi adakah Al-Quran dituliskan secara sempurna? Dah dituliskan secara sempurna pun. Kalau ditanya, kenapa tak dikumpulkan Al-Quran, okay, dalam satu mushaf je?
Betul tak? Pada zaman Nabi SAW kan, kenapa tak dikumpul dalam satu mushaf je? Jawapannya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena faham yang pengumpulan Al-Quran ni pada zaman Nabi SAW sehinggalah zaman sekarang pun, al-asl yang utama dalam pengumpulan Al-Quran adalah al-jam'u fis sudur. Al-jam'u fis sudur, iaitu menghafal dalam ingatan dan dada-dada kita. Pada zaman Nabi SAW, kebetulan sahabat ni, majoritinya orang Arab ni mempunyai ingatan yang sangat kuat. Jadi mereka tidak berhajat kepada penulisan. Sebab tu kita cakap, masyarakat Madinah bukan daripada budaya mereka budaya menulis dan membaca. Sebab budaya mereka adalah budaya naqlul musyafahah, budaya penceritaan dan pemberitahuan khabar yang turun-temurun secara lisan sahaja. Syair-syair diriwayatkan secara lisan sahaja kan. Okey, syair-syair diriwayatkan secara lisan sahaja. Maka disebabkan mereka dah biasa dengan budaya menghafal, budaya meriwayatkan syair, mereka tak ada keperluan untuk kita kumpul ataupun mereka kumpul Al-Quran semua pada satu mushaf atau semua pada satu tempat. Sebab mereka dah hafal dah pun, majoritinya dah hafal pun. Okey, itu yang pertama. Kata Syekh Musa'ir Tayyar, annal hajata lam tad'u ila dhalik. ولم يقع ما يوجب العمل بهذا الضبط الكتابي المجموع للقرآن الكريم. Kata Syekh Musa'id Tayyar, al-hajah lam tad'u ila dhalik. Tak ada hajat yang menyeru atau memerlukan kepada buat macam tu pun. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, antara sebab kenapa tak dikumpul Al-Quran pada zaman Nabi SAW juga adalah annal kitabata fil mushafi tasluh li syai'in qad intaha wastaqar. Annal kitabata fil mushafi tasluhu li syai'in qad intaha wastaqar. Okay, kata Syekh, penulisan Al-Quran, kalau betul Al-Quran nak dikumpulkan, nak ditulis pada satu tempat, dia memerlukan Al-Quran tu kena habis diturunkan kesemuanya kepada Nabi SAW dulu baru ditulis. Pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, okay, ajma'in, mereka semua sedar yang Al-Quran ni masih lagi turun. Mereka sedar yang wahyu ni masih lagi dalam fasa penurunan. Hari ni mungkin turun, besok mungkin turun, lusa mungkin turun lagi ayat, minggu depan mungkin lagi turun. So bila mereka tahu yang fasa penurunan wahyu masih lagi berlaku, so mereka tak nak kumpul pada satu mushaf. Sebab apa? Sebab kalau dah kumpul satu mushaf, takut nanti turun wahyu baru, dah tak ada ruang nak tulis. Takut nanti kumpul pada satu mushaf, dah turun wahyu, dah susah dah nak ubah kedudukan ayat. Nampak tak? So kedudukan ayat dan nak tambah ayat baru yang baru turun ni akan membuatkan kalau ditulis kesemuanya pada zaman dalam satu tempat pada zaman Nabi SAW, membuatkan proses tu jadi susah. Seperti mana yang kita sedia maklum, resource, sumber ataupun tempat nak tulis ni tak banyak. Kan, sumber atau tempat tulis ni tak banyak. Kalau dikumpulkan kesemuanya, kemudian dituliskan apa yang dah diturunkan, tiba-tiba minggu depan turun lagi ayat, bulan depan turun lagi ayat baru, takut resource yang digunakan dah ni tak cukup dah untuk tulis ayat yang baru. Okey, maka sebab itulah ini juga adalah sebab kedua kenapa pada zaman Nabi SAW tak ditulis Al-Quran atau dikumpul Al-Quran pada satu mushaf, pada satu tempat. Dikumpul, ditulis tapi secara berselerak. Okay? Bukan kesemuanya pada satu mushaf atau tempat. Kata Syekh Musa'ir Tayyar, so Al-Quran pada zaman Nabi SAW boleh disimpulkan sebagai mufarraqan fi adadin min adawatil kitabah. Al-Quran ni ada berselerak ataupun berpisah-pisah pada pelbagai tempat-tempat yang digunakan untuk dituliskan tu. Pada kulit binatang, pada tulang, pada pelepah tamar dan sebagainya. Dan juga kata Syekh, kita boleh buat kesimpulan yang annal Qur'an alladhi naqra'uhu kullahu kana maktuban fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun minhu syai'un ghaira maktub. Al-Quran yang kita baca pada hari ni, yang kita baca terutamanya pada bulan Ramadan ya, kita beria-ria, kita nak khatam, kita nak tadarus sama-sama ni, apa yang kita baca ni sama pada apa yang ada pada zaman Nabi SAW. Bahkan berikut yang ulama yang tahqiq di kalangan ulama, okey, yang tahqiq daripada kalangan pendapat ulama, Al-Quran yang ditulis pada zaman Nabi SAW ni, okey, memang ditulis mengikut turutan yang Nabi SAW sendiri bagi tahu. Nabi SAW sendiri bagi tahu. Okey. So tartibul Al-Quran, tartibus suwar, okey, susunan surah mula dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, semua tu
Itu datang daripada Nabi SAW. Itu tauqifi. Apa dalil-dalilnya kita akan tengok nanti. Tapi dia tauqifi. Maksudnya, dia bukan daripada sahabat sendiri. Bukan sahabat radhiyallahu anhum pandai-pandai reka, okey, kita kena start dengan Fatihah dulu dalam menulis Quran ni. Kemudian lepas tu Baqarah, kemudian lepas tu Imran, kemudian Nisa. Tak. Dia datang daripada Nabi SAW. Okey. Okey. Sebelum kita pindah cerita kepada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang sedang menuntut ni, kita kena faham ada konsep yang penting ataupun satu fakta yang penting yang kita kena faham. Di penghujung hayat Nabi SAW berlaku peristiwa dipanggil Al-Ardah Al-Akhirah. Al-Ardah Al-Akhirah. Iaitu, macam mana terjemah Al-Ardah ni? Secara mudahnya macam ni lah. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan kena fokus. Nabi SAW, setiap kali bulan Ramadan, Nabi akan bertadarus dengan Jibril alaihissalam, kan? Nabi SAW akan bertadarus dengan Jibril setiap kali Ramadan. Dan Nabi SAW puasa 9 kali. Nabi SAW menjumpai 9 Ramadan. 9 Ramadanat. Okay? Sembahyang Ramadan ni, tahun bertahun yang Nabi jumpa SAW bila Nabi puasa untuk bulan Ramadan, Nabi tadarus dengan Jibril ni. Apa yang Nabi SAW ambil daripada Jibril? Antara apa yang Nabi SAW ambil daripada Jibril adalah susunan surah dan susunan ayat. Okay? Jibril alaihissalam akan beritahu dekat Nabi SAW dekat mana ayat ni. Okay, Al-Fatihah kita kena letak kat mana? Alhamdulillahirrabbilalamin dalam surah Fatihah ni letak ayat ke berapa? Ayat kedua ke, kelima ke, pertama ke? Itu Jibril yang akan beritahu ke Nabi SAW. Jadi susunan surah, susunan ayat, okay, Nabi SAW ambil daripada Jibril alaihissalam. Ini berlaku setiap kali berlaku proses tadarus di antara Nabi SAW dengan Jibril pada bulan Ramadan. Pada tahun kewafatan Nabi SAW, pada tahun terakhir sebelum kewafatan Nabi SAW, okay, pada Ramadan terakhir, bila Nabi SAW tadarus dengan Jibril, kata para sahabat, antaranya Zaid bin Thabit, okay, sebab Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah sahabat yang, antara sahabat yang menyaksikan depan mata beliau sendiri berlaku proses Al-Ardah Al-Akhirah. So dalam proses Al-Ardah Al-Akhirah ni, kata Zaid bin Thabit, Rasulullah SAW khatam dengan Jibril Al-Quran ni 2 kali. Biasanya akan khatam sekali saja. Tapi pada tahun terakhir ni Rasulullah SAW khatam 2 kali. Dan pada tahun terakhir ni jugalah Jibril bukan sahaja bagi tahu susunan surah, bukan sahaja bagi tahu susunan ayat, tapi Jibril alaihissalam juga bagi tahu, yang ni poin penting, mana ayat-ayat yang dah mansukh, yang tak dibaca dah. Mana ayat-ayat yang tak diletakkan dalam Quran, yang dalam mushaf ni sekarang. So ayat-ayat yang mansukh, yang ayat yang dah tak dibaca dah, tak diletakkan dalam mushaf yang kita akan baca ni sekarang. Setengah cara bacaan juga dimansuhkan juga, okay, oleh Jibril alaihissalam pada tahun terakhir itu. So ada cara bacaan Quran, ada beberapa ayat, beberapa perkataan yang tak dimasukkan dalam Al-Quran yang dekat kita sekarang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, jangan rasa, "Ui, apa ni Quran tak sempurna." Tak. Kita anggap macam ni, yang sampai dekat kita ni sempurna. Sebab apa? Yang sampai dekat kita ni the most updated version of Al-Quran. Sebab pada tahun terakhir tu Jibril alaihissalam, kita boleh cakap Jibril alaihissalam membawa beritahu kepada Nabi SAW versi Quran yang paling updated. Bila kita cakap versi Quran yang paling updated, maksudnya inilah wahyu yang mu'tamad. Wahyu yang mu'tamad, tak ada apa-apa dah. So dalam wahyu mu'tamad ni, inilah yang akan jadi Quran, dari sudut surahnya, dari sudut ayatnya, dari sudut bacaannya. Okey? So pada Al-Ardah Al-Akhirah ni tak dinafikan ada ayat Quran yang mansukh. Dan kita pun tahu ayat-ayat yang mansukh, betul tak? Dalam isu rejam kita ada kan? Apa nama dia? Asy-Syaikhu wa Syaikhatu tu kan? Ayat yang masyhur tentang kalau orang tua ni dia berzina, atau dia berzina bila dia dah kahwin lah. Okay? Asy-Syaikhu wa Syaikhatu tu kan? Idza zanaya. Ayat tu kita pun tahu ada dalam Sahih Bukhari ayat tu, tapi tak ada dalam mushaf kita sekarang, betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan pergi seluruh dunia, tengok dekat mushaf yang diterbit, takkan jumpa ayat tu. Okey? Asy-Syaikhu wa Syaikhah tu, ayat tentang zina orang tua tu kan. Ini menandakan bahawa pada tahun terakhir Jibril alaihissalam, ini antara ayat-ayat yang Jibril alaihissalam kata jangan masukkan dalam Quran. Okey, atas sebab apa? Wallahu taala alam.
kita tak tahu hikmahnya, kita serahkan kepada Allah. Ada sebab tertentu lah. Tapi ayat tu antara bukti bahawa ada ayat-ayat yang memang tak diletak dalam mushaf kita ni. Sebab ayat-ayat tu dah mansukh. Okay, ayat dah mansukh. So yang sampai kepada kita ni, Al-Quran yang sampai kita, inilah yang paling updated version. Ini based on Al-Ardah Al-Akhirah. Pertemuan terakhir di antara Nabi SAW dengan Jibril, dan pertemuan yang di mana Jibril memuktamadkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Okay? Faham? So itu tentang pada zaman Nabi SAW. Kemudian kita pergi kepada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Maka pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, okey, kita kena faham apa yang membuatkan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ada keperluan ataupun ada hajat untuk mengumpul Al-Quran. Kan? Padahal kita bincang tadi, pada zaman Nabi SAW, tak ada keperluan untuk dikumpulkan Al-Quran ni. Tapi kenapa tiba-tiba pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ada keperluan untuk mengumpulkan Al-Quran? Sedangkan fasa di antara zaman Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi SAW tak jauh pun. So apa yang membuatkan, apa yang menuntut untuk berlaku pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Jadi kisahnya adalah sebab berlaku perang Yamamah ni. Okey. Pada berlaku perang Yamamah. Yang pada perang Yamamah ni, bila umat Islam berperang dengan nabi palsu tu, okey, wannabe nabi lah kita boleh cakap. Nabi punya wannabe nabi. Dia ni palsunya, bukan nabi betul pun, nabi wannabe. Dipanggil Musailimah ni. Okey, Musailimah bukan Musailamah Musailimah al-Kadzdzab ni. So pada perang Yamamah ni ramai Abu Bakar As-Siddiq hantar ramai orang untuk berperang dengan si Musailimah ni lah yang mendakwa dia tu nabi tu. Berlakulah peperangan. Bila berlaku peperangan, okey, memerangi pihak-pihak Musailimah ni dalam perang Yamamah ni, kebetulan ramai daripada kalangan sahabat Nabi SAW yang hafiz Quran ni wafat. Ramai daripada mereka yang wafat. Ada setengah riwayat kata 70 sahabat Nabi yang hafiz Al-Quran ni wafat. Ada yang kata 700. Okay, ada dua riwayat. Mungkin riwayat yang lebih kuat yang kata 70 lah. 70 wafat. Ini membuatkan Abu Bakar As-Siddiq, okay, bukan membuatkan Abu Bakar As-Siddiq, ini membuatkan Sayyidina Umar Al-Khattab jadi risau tentang keadaan ni. Takut kalau tak diambil tindakan untuk mengumpulkan Al-Quran sekarang, nanti bila hafizul Quran dah mula pupus pada umat ni, takut nanti dah umat yang akan datang ni, generasi lepas sahabat ni semua dah tak kenal Al-Quran dah. Maka disebabkan ketakutan ni, okey, Umar bila berbicara atau berbincang dengan Abu Bakar, Umar support idea untuk mengumpul Al-Quran ni. Okey. Kata kita tengok riwayat ni. Riwayat ni ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Inna Umar atani faqal innal qatla qad istaharra yawm al-yamamati bin nas. Wa inni akhsha an yastaharra al-qatlu bil qurra fil mawatin. Fayadhhabu kathirun min al-Quran illa an tajma'uhu wa inni la ara an tajma' al-Quran." So Abu Bakar Siddiq kata, Umar jumpa dengan aku. Umar kata radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu kata kat aku, Yaumul Yamamah ni, perang Yamamah ni telah ambil banyak nyawa manusia. Dah aku takut kalau diambil lagi banyak nyawa manusia, nyawa qurra, nyawa hafazul Quran ni, okey, daripada banyak peperangan yang akan datang dan sebagainya ni, maka akan hilang banyak daripada Al-Quran. Melainkan kalau kau dah kumpul Al-Quran lah, kan? Kemudian Sayyidina Umar kata, wa inni la ara an tajma' al-Quran. Aku berpandangan kau kena kumpul Al-Quran. So Sayyidina Umar mula bagi cadangan. Lepas tu kata qala Abu Bakrin, kata Sayyidina Abu Bakar sebagai respon kepada Sayyidina Umar, qultu li Umar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana aku nak lakukan satu perkara yang tak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lepas Sayyidina Umar bagi cadangan tu, respon pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, okay, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, respon pertama Abu Bakar adalah kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku lakukan satu perkara yang Rasulullah SAW tak buat? Menunjukkan betapa sahabat punya takut melakukan bid'ah, punya takut terhadap perkara yang dilakukan tanpa contoh daripada Nabi SAW ni. Sampai Abu Bakar pada awalnya, okay, Sayyidina Abu Bakar sendiri taraddada,
kita nak cakap apa, taraddud ni. Hati beliau berbolak-balik, aku nak kumpul ke tak nak kumpul? Macam mana aku nak buat benda yang Nabi SAW tak buat ni? Macam tu lah. Maka kata Umar apa? Huwa wallahi khair. Demi Allah, benda tu bagus. Falam yazal Umar yuraji'uni fihi hatta syaraha Allahu lidhalika sadri. Wa ra'aitu alladhi ra'a Umar. Maka falam yazal Umar yuraji'uni. Maka Sayyidina Umar pun sentiasa jumpa aku, sentiasa push aku, sentiasa motivate aku, sentiasa timbulkan persoalan ni. Hatta syaraha Allahu sadri, sehinggalah Allah melapangkan dada aku untuk aku menerima pandangan Umar Al-Khattab. Maka lantas aku berpandangan seperti mana pandangan Umar Al-Khattab, iaitu kena kumpul Al-Quran. Okey, itu kisah kenapa berlaku ni. So siapa yang dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpul Al-Quran ni? Yang dilantik adalah Zaid bin Thabit. Okey. Zaid bin Thabit kebetulan dalam kisah tadi tu, di antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar tu, Zaid bin Thabit ada sekali. Okay, kata Zaid bin Thabit, wa Umar indahu jalisun la yatakallam faqala Abu Bakr innaka rajulun syabun aqilun wa la nattahimuk. Okay, kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatabba'il Quran fajma'hu. Okay, Abu Bakar panggil Zaid bin Thabit ni. Kemudian Abu Bakar kata kepada Zaid bin Thabit, dia kata apa? Innaka rajulun syabun aqil. Kau ni lelaki pemuda yang mempunyai akal yang bagus, sihat, okey, akal yang tajam, syab, pemuda lagi. Okey, banyak tenaga. Wala nattahimuk. Kata Sayyidina Abu Bakar, kami tak tuduh kau. Nattahimuk ni bukan tuduh. Maksudnya kami tak meragui kejujuran kau. Kami tak meragui kethiqahan kau. Macam itulah. Kunta taktubul wahyi li Rasul, taktubul wahya li Rasulillah SAW. Kamu dulu waktu zaman Nabi SAW masih hidup, kamulah yang duk tulis untuk Nabi SAW, kan? Maka sekarang aku arahkan kau untuk cari Quran, kumpulnya. Fatatabba'il Quran fajma'hu. Maka Zaid bin Thabit inilah yang dilantik oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan menarik, Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya bila dalam riwayat tadi tu, Abu Bakar As-Siddiq dah bagi tahu kita atas ciri-ciri apa beliau memilih Zaid bin Thabit. Sebenarnya atas ciri-ciri Zaid bin Thabit ni seorang yang kritis, seorang yang pemuda, seorang yang sentiasa yang bersama dengan Nabi SAW dulu dalam proses menulis Al-Quran. So, pilihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni pilihan yang sangat tepat lah. Apa dia sumber yang Zaid bin Thabit guna untuk mengumpul Al-Quran pada zaman Sayyidina Umar ni, Sayyidina Abu Bakar ni? Kita tengok sama-sama. Kata Zaid bin Thabit, faqumtu fatatabba'tu al-Qur'ana ajma'uhu min ar-riqa' wal aktaf wal usub wal aktaf wal usub wa sudur rijal hatta wajadtu min surati at-taubah ayatain ma'a Khuzaimah al-Ansari. Okey, tak apa. So kata Zaid bin Thabit, maka aku pun bangun mengumpul Al-Quran daripada riqa', okey, kulit binatang, wal aktaf daripada tulang-tulang, wal usub daripada pelepah-pelepah tamar, wasudur rijal dan daripada hafalan-hafalan orang. So Zaid bin Thabit mula kumpul Al-Quran, mula cari koleksi peribadi sahabat yang dah tulis Quran pada zaman Nabi SAW tu, kan? Zaid bin Thabit cari kumpul. Dan apa yang dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit, okey, radhiyallahu anhu, adalah sama dengan, bertepatan dengan apa yang Zaid bin Thabit sendiri dah tahu pada Al-Ardah Al-Akhirah. Kita dah mention tadi, Zaid bin Thabit antaranya sahabat yang hadir pada Al-Ardah Al-Akhirah. Okey, sahabat yang melihat sendiri proses berlakunya penyusunan Al-Quran dan pemansuhan Al-Quran oleh Jibril kepada Nabi SAW pada tahun terakhir itu. Maka Zaid bin Thabit bila kumpul semua ni, Zaid bin Thabit follow yang Al-Ardah Al-Akhirah. Maka tertib surah, tertib ayat, itu semua follow pada Al-Ardah Al-Akhirah. Okey. Dikumpulkan Al-Quran. Kita nak tengok kat sini tentang
apa yang ada pada pengumpulan Sayyidina Abu Bakar ni, ada tak riwayat-riwayat yang nak menyokong pendapat kita yang kita cakap Al-Quran yang dikumpul pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni sebiji dengan apa yang ada pada zaman Nabi SAW, sebiji dengan apa yang diredai oleh Nabi SAW. Kita nak tengok riwayat-riwayat yang sebutkan sedemikian. Okay, kata Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah, okay, dalam Sahih Bukhari, haddathana Qutaibah bin Sa'id qala haddathana Sufyan an Abdul Aziz bin Rafi'in qala annahu qala dakhaltu ana wa Shaddad bin Ma'qil ala bin Abbas. Kata Abdul Aziz bin Rafi', okay, beliau kata aku dan Shaddad bin Ma'qil masuk berjumpa kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faqala lahu Shaddad, maka kawan aku Shaddad ni kata kat Ibnu Abbas, ataraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min syai'? Adakah Nabi SAW tinggalkan sesuatu untuk kita ni? Okay. Lepas Nabi SAW wafat, ada ke benda yang Nabi SAW tinggal untuk kita? Qal, okay, kata Ibnu Abbas apa? Tengok Ibnu Abbas cakap. Ni dalam Sahih Bukhari ni. Ni dalam Sahih Bukhari. Kata Ibnu Abbas, ma taraka illa ma baina ad-daffatain. Nabi SAW tidak tinggalkan apa-apa kecuali apa yang ada baina daffatain, yang ada di antara dua kulit, iaitu yang ada dalam Mushaf Abu Bakar lah, apa yang ada dalam buku Abu Bakar tu lah. So pada zaman Sayyidina Abu Bakar, bila Sayyidina Abu Bakar suruh Zaid bin Thabit kumpul tu, apa yang terkumpul tu, apa yang Zaid bin Thabit kumpul tu, ma baina daffatain, apa yang dikumpul oleh Zaid bin Thabit di antara dua kulit Quran tu, itulah apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sama. Bahkan kata Shaddad dengan Abdul Aziz bin Rafi' ni juga, mereka ni tabi'in, mereka berjumpa Muhammad bin Al-Hanafiyah. Okay? Muhammad bin Al-Hanafiyah ni Ahlul Bait, cicit ataupun cucu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Cucu atau cicit, anda tak ingat. Cucu atau cicit kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey. Wa dakhalna ala Muhammad ibn al-Hanafiyah fas'alnah faqala ma taraka illa ma bayna daffatain. Dan Muhammad bin Hanafiyah pun cakap benda sama. Rasulullah SAW tidak tinggal untuk umatnya kecuali apa yang dah ada pada Mushaf Abu Bakar tu, sebiji dengan apa yang ada dalam Mushaf Abu Bakar tu. Dua riwayat ni adalah Sahih Bukhari ni membuktikan kat kita bahawa apa yang ada pada Mushaf Abu Bakar sama dengan apa yang pada zaman Nabi SAW. Apa yang dibaca pada zaman Abu Bakar, apa yang ada pada Quran yang dikumpul pada zaman Sayyidina Abu Bakar adalah sama dengan apa yang ada pada zaman Nabi SAW. Okey. Kemudian kita pergi pada zaman Uthman. Sebenarnya setiap zaman ni ada perincian dia, tapi kita akan pergi pada halaqah yang akan datang. Yang ni secara umum dulu. Nanti kita akan pergi sebenarnya apa dawabit, apa prinsip-prinsip dan standard yang dipakai oleh Zaid bin Thabit untuk mengumpul Al-Quran ni. Kan, dan beliau pun ada lajnah beliau sendiri dalam nak kumpul Quran ni lah. Kita akan tengok pada masa akan datang insya-Allah. Okey, fi ahdi Uthman, pada zaman Uthman radhiyallahu anhu. Okey, kanat hadhihi al-marhalatu hiya khatimatu marahili jam'il Quran. Kata Syekh Musa'id At-Tayyar, inilah marhalah terakhir pada pengumpulan Al-Quran. Okey. Apa yang Sayyidina Uthman buat sebenarnya sehingga Al-Quran yang pada zaman kita ni dipanggil apa nama dia, ditulis dengan resam Osmani kan. Resam Osmani, kita sudah dengar resam Osmani Quran. Apa maksud tu? Apa dia resam Osmani ni semua? Kita tengok sama-sama Amal Uthman radhiyallahu anhu fil mushaf. Okey, kita akan tengok. So, apa yang jadi sebab apa okey. Sebelum kita cerita sikit, anda terlupa nak cerita tadi. Mushaf yang dikumpul pada zaman Abu Bakar Siddiq tu disimpan. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar pun masih lagi disimpan juga. Okey, tak silapnya disimpan pada rumah Hafsah, isteri Nabi kan, isteri Nabi Hafsah. Pada zaman Uthman, bila pembukaan kota-kota Islam ni dah banyak, bila banyak negara-negara yang dah dibuka, ya. Dan banyak orang masuk Islam daripada kalangan non-Arab ni, Ajam dan sebagainya ni, berlaku satu peristiwa yang diceritakan kepada kita oleh Huzaifah bin Al-Yaman dalam Sahih Bukhari juga. Okey. Imam Al-Bukhari riwayatkan dalam Sahih beliau daripada Ibnu Syihab, okay, Az-Zuhri, anna Anas bin Malik qala Anas bin Malik haddathahu anna Huzaifah bin Al-Yamani qadima ala Uthman. Okay, mula-mula ni kisah dia. So Huzaifah bin Al-Yaman jumpa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Okey, betul lah tu.
Betul lah apa yang tercakap tu. Betul. Hana tak ingat tu. Betul-betul apa yang tercakap tu betul apa? Asrul. Kemudian wa kana yughazi ahla Syam. Betul-betul. Okay, so Huzaifah bin Al-Yaman jumpa dengan Uthman radhiyallahu anhu. Wa kana yughazi ahla Syam fi fathi Armenia. So Huzaifah bin Al-Yaman ni dia berperang dekat pembukaan kota Armenia dekat Syam. Kan? فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. So Huzaifah berasa pelik, bukan pelik, berasa risau dengan Afza', rasa risau dengan takut lah kot. Okay. Rasa risau dengan takut bila dengar perselisihan cara bacaan Quran dekat negara-negara macam Syam ni. So negara Syam ataupun kita boleh cakap negara lah, negara Syam ni yang dekat penghujung sempadan Daulah Islamiah waktu tu, dekat sempadan kan, ada banyak orang yang masuk Islam daripada Ajam. So dekat sana bila Huzaifah bin Al-Yaman tengah berjihad dan sebagainya, beliau duduk sekali dengan orang-orang yang penduduk Islam kat sana lah. Beliau dengar yang penduduk Islam kat sana baca Al-Quran dengan cara bacaan yang berbagai, yang berbeza-beza. Sehingga mereka saling salah menyalahkan. Dia kata, apa bacaan kau ni, aku tak pernah dengar pun bacaan Al-Quran kau ni, apa punya bacaan Al-Quran kau ni, aku tak pernah dengar pun, kau ni salah, aku yang betul, kau salah. So, benda ni membuatkan Huzaifah bin Al-Yaman risau. So, Huzaifah jumpa Sayyidina Uthman, Huzaifah kata dekat Sayyidina Uthman tadi tu lah. Sayyidina Huzaifah kata, wahai Amirul Mukminin, adrik hadhihi al-ummah qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahudi wan nasara. Kau kena adrik hadhihi al-ummah. Kau kena betul-betul kontrol umat ni. Kau kena betul-betul jaga umat ni sekarang ni sebelum mereka akan berkhilaf terhadap Quran ni, sama macam Yahudi dengan Nasrani khilaf dengan kitab-kitab mereka. Fa'arsala, bila mendengar perkara ni, Uthman pun menghantar. Fa'arsala Uthman ila Hafsata an arsili ilaina bis-suhuf. Okay, so bila dengar perkara ni, Uthman hantar utusan untuk jumpa Hafsah. Okay, macam Anan cakap tadi, Al-Quran ada dekat rumah Hafsah radhiyallahu anha. Kan? Al-Quran ada dekat rumah Hafsah radhiyallahu anha kan. So Uthman hantar wakil untuk jumpa Hafsah. Okay, so minta Al-Quran yang ada, Al-Quran pada Zainab apa yang ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar tadi tu untuk dibawa. Sebab apa? Sebab Sayyidina Uthman nak kopi. Nansakhuha ni maksudnya kat sini apa? Nak kopi. So sekarang Sayyidina Uthman ambil Quran yang ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar tadi, Sayyidina Uthman buat kopi. Okay. Fil masahifi thumma narudduha ilaiki. Okay. Kami ambil Quran ni, kami akan kopi, kemudian kami bagi balik kat kamu. Kata dekat Hafsah lah. Fa'arsalat biha Hafsatu ila Uthman. Maka Hafsah buat hantar Quran tu kepada Uthman. Okay. Fa'amara Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Az-Zubairi wa Sa'id bin Al-Asi wa Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham fanasakhuha fil masahif. So empat ni orang utama yang diarahkan oleh Sayyidina Uthman. Inilah lajnah penulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman. Siapa? Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Fanasakhuha fil masahif. Maka mereka semua empat-empat ni kopi Quran yang ada daripada Hafsah tadi tu, buat dalam beberapa mushaf. Okay. Hatta idza nasakhu as-suhufa fil masahifi radda Uthman as-suhufa ila Hafsah. Okay. Fa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin mimma nasakhu. Kemudian Sayyidina Uthman, diriwayatkan yang Sayyidina Uthman minta untuk dibuat 5 atau 6 kopi. Okey. Ada khilaf di kalangan ulama beberapa kopi, tapi bukan kopi minum kopi tu. Kopi ni maksudnya salinan. Beberapa salinan untuk Quran yang pada zaman Abu Bakar tu kan. So dikatakan bahawa Sayyidina Uthman minta untuk salin sebanyak 5 atau 6 salinan. Setiap satu salinan akan dihantar kepada bandar utama dalam negara Islam.
Okey, kata dekat sini, dia kata kat sini riwayat Bukhari ni, fa arsala illa kulli ufuqin bi mushaf. Setiap negeri atau bandar utama akan dihantar satu mushaf. Dalam riwayat lain kata, riwayat yang sahih juga, Sayyidina Uthman hantar setiap negeri atau satu bandar yang utama ni dapat satu mushaf berserta seorang muqri atau seorang qari, seorang pembaca Al-Quran. Okey, dia hantarkan berpakej, iaitu al-mushaf tu sendiri dan juga pembaca Al-Quran. Wa amara bima siwahu min al-Qur'ani fi wa amara bima siwahu min al-Qur'an fi kulli sahifatin aw mushafin ay yuhraq. Okey. Dan Sayyidina Uthman juga memberi arahan untuk semua mushaf-mushaf lain ataupun Quran-Quran lain yang tak sama dengan mushaf yang dihantar oleh Sayyidina Uthman kepada negeri-negeri utama ni, 5 atau 6 mushaf tadi tu, untuk dibakar. Kenapa Sayyidina Uthman buat macam ni? Ulama kata jam'an li kalimatil muslimin, untuk merapatkan, untuk bagi tak ada perpecahan di kalangan orang Islam. Jadi apa Sayyidina Uthman buat? Sayyidina Uthman copy Quran yang ada daripada Sayyidina Abu Bakar tu, membuat beberapa salinan, 5 atau 6 salinan, dihantar kepada negeri-negeri berlainan bersama dengan seorang pembaca Quran. Seorang pembaca ni qari, yang mahir Quran, yang akan baca, yang akan ajar cara sebutan Quran. Dan semua Al-Quran-Quran lain ataupun catatan peribadi lain yang mereka selama ni duk baca yang tak sama dengan apa yang dihantar, yang Sayyidina Uthman hantar ni, Sayyidina Uthman arahkan untuk dibakar. Okey, amara bima siwahu min al-Qur'ani fi kulli sahifatin aw mushafin an yuhraq, untuk dibakar. Dalam Sahih Bukhari, okey. Inilah cerita tentang macam apa yang Sayyidina Uthman buat sebenarnya dengan mushaf-mushaf tu. Dan kita kena faham yang Quran sekarang yang ada kat kita ni adalah based on kepada mushaf yang dihantarkan oleh Sayyidina Uthman kepada negeri-negeri tadi tu. Okey, ikut pakar-pakar Al-Quran macam Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Syihri dengan Syekh Dr. Musa'id Tayyar, kan? Kalau ikut Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Syihri dengan Dr. Musa'id Tayyar, aqdam nusakh, okey? Aqdam nuskhatil Quran. Manuskrip yang paling awal kita ada terhadap Al-Quran zaman sekarang yang sampai kat kita ni, aqdam nuskhatil Quran yang sampai kat kita sekarang ni adalah ni kita cakap tentang Quran yang paling, kiranya yang paling tua wujud sekarang ni, yang ada dekat muzium yang simpanan ni. Yang paling tua ada sekarang ni adalah salinan direct daripada mushaf yang dihantar ke negeri tu. Salinan direct yang disalin daripada mushaf yang dihantar ke negeri. Bukan mushaf yang dihantar ke negeri tu sendiri, tapi salinan direct dia. Yang ni ada dekat macam-macam muzium, dekat Topkapi, dekat Istanbul, dekat Turki dan sebagainya lah. Yang ni yang paling awal, yang paling sampai kat kita sekarang, yang paling awal sampai kat kita. Okay. Mushaf-mushaf yang Sayyidina Uthman sendiri hantar tu, wallahu ta'ala alam, tak dijumpai lagi setakat ni. Mungkin ada kajian-kajian baru yang anda tak sempat update. Tapi setakat yang anda dengar daripada Syekh Abdul Rahman Al-Syihri, Dr. Abdul Rahman Al-Syihri, yang sampai kat kita paling awal adalah salinan kepada mushaf yang Sayyidina Uthman hantar tu. Salinan. So dengan salinan tu sebenarnya, kita boleh buat comparison, salinan yang ada tu dengan Quran yang ada kat kita sekarang ni sama ke tak. Dan percayalah tuan-tuan dan puan-puan, bila ulama tengok sebiji. Cuma zaman tu tak ada titik dengan tak ada baris. Kita akan bincang pada kelas akan datang sejarah naqtul Quran, naqt al-Quran, dhabt al-Quran, rasm al-Quran. Rasm ni tulisan, dhabt ni letak titik kan, letak baris. Dhabt ni letak baris. Naqtul Quran letak titik. InsyaAllah pada kelas akan datang, siri akan datang, kita akan bincang detail tentang rasmul Quran, dhabtul Quran, naqtul Quran dan juga qiraat, isu qiraat. Anda akan cuba habiskan dalam kelas akan datang 4 isu ni. Kemudian untuk 2 siri seterusnya insya-Allah, ataupun mungkin siri depan pun kita boleh start dah. Kita akan berbicara tentang syubhat yang orientalis, pengkaji dan sekular timbulkan terhadap sejarah pengumpulan Al-Quran. Okey. Jadi sebelum anda nak habiskan kelas hari ini, anda nak habiskan sikit tentang pengumpulan pada zaman Sayyidina Uthman ni. Lajnah tadi tu yang ada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdul Rahman bin Harith bin Hisham ni, 3 daripada mereka orang Mekah, Makki, warabi' Madani, iaitu Zaid bin Thabit. Dan dalam riwayat itu menarik. Riwayat itu kata apa? Dalam riwayat Sahih Bukhari itu kata apa? Riwayat itu kata fanasakhuha. Mereka ni nasahkan mushaf ataupun sahifah yang ada dekat Hafsah. Fanasakhuha. Maksudnya apa? Pure copy. Just copy.
Maksudnya Zaid bin Thabit dengan sahabat-sahabat dia ni, lajnah yang kumpul Quran ni, masuk campur tak dalam tertib surah? Tak masuk campur. Masuk campur tak dalam tertib ayat? Tak masuk campur. Maka ini membuktikan kat kita, Quran yang ada kat kita sekarang ni is the same Quran yang ada dengan zaman Nabi, same Quran yang tertulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar dengan zaman Nabi SAW, dari sudut susunan ayat Quran dan dari sudut susunan surah. Sebab kerja mereka mujarrad an-nasakh, semata-mata copy sahaja. So tak timbul isu. Tak timbul isu. Sekarang dah pukul 6 dah. Dah pukul 6. Tak apalah, anda berhenti kat sini dulu. Ada banyak lagi yang anda nak sentuh, tak sempat. Dah pukul 6 dah. Tapi insyaAllah pada siri akan datang, Jumaat depan, kita akan satu dengan lebih lanjut lah. Cepat masa berlalu. Cepat masa berlalu. So, apa-apa kesalahan dan salah silap tu daripada diri anak. Tadi yang Muhammad bin Hanafiah tu anak tersilap. Terima kasih sebab betulkan. Mungkin sebab puasa kot anak pun jadi blur. Jadi blur. Apa yang lemah tu dan salah tu daripada diri anak sendiri ya. Okay, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salatu wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa pada siri akan datang. Siri akan datang kita akan bahas naqtul Quran, qiraat, dhabtul Quran dan juga perincian amalan Zaid bin Thabit. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.